Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, hari ini kita akan berkongsikan pengalaman ketika membuat rakaman di pusat latihan Yayasan Pembelajaran Mara ni yang berhampiran dengan Dam Beluka Bukit. Rakaman ni adalah rakaman yang kedua selepas kita selesai membuat rakaman eksplorasi di bahagian Dam Beluka Bukit. Tapi sebelum saya nak teruskan dengan perkongsian pada malam ni, saya ada satu pengumuman di mana secara eksklusifnya pada minggu ni saya akan riliskan ataupun keluarkan video ketika membuat rakaman di Telecaster di atas permintaan penjaga dan orang yang membantu saya dan Mak Ye untuk masuk ke Telecaster, iaitu Mak Anjang dan Tok Anjang. Jadi pada minggu ni supporter boleh tengok rakaman di Telecaster. Kalau nak diikutkan, Telecaster ni memang lambat lagi dia akan keluar sebab selepas ni sebab sepatutnya minggu ni akan keluar video di bahagian Kemamang. Selepas dari Kemamang, 2 rakaman di Kelantan dan 2 rakaman di bahagian Perak, dan yang terakhir tu adalah Telecaster. Tapi tak ada masalah, kita akan keluarkan video tu secara eksklusif. Okey, kita akan berkongsikan tentang pengalaman ketika berada di pusat latihan ni, dan insya-Allah saya akan menjawab sedikit persoalan yang ditinggalkan oleh supporter di saluran channel YouTube Osasuke Hikaru. Okey, masa kita lalu di hadapan pusat latihan ni untuk menuju ke Dam Beluka Bukit, hamba perasan dah sebenarnya daripada luar tu, di mana tempat ni hamba kata comel tempat ni sebenarnya. Masa tu hamba fikir dah macam gak ada orang jaga. Jadi boleh ke dok kita buat rakaman di pusat latihan ni. Dan masa itulah saya interview dengan Pak Mang tu yang bekerja situ dekat puluh-puluh tahun dah. Dan menurut Pak Mang, pusat latihan ni terbiar selama 10 tahun ataupun lebih. Dan saya dok diberitahu oleh Pak Mang di mana tempat ni ada orang yang menjaga ni. Jadi Pak Mang tak khabar pun mana ada orang jaga tempat ni. Tapi kalau nak diikutkan dengan persoalan daripada supporter di bahagian komen tu, dia kata tempat ni mesti ada orang jaga, tukang landscape ada. Jadi info ni memang Pak Mang tak khabar ke hamba. Jadi mustahil Pak Mang yang bekerja berpuluh-puluh tahun situ tak tahu kalau ada orang yang bekerja landscape untuk membersihkan di pusat latihan ni. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut, kita teruskan dengan perkongsian. Jadi masa selepas kita selesai tinjauan petang di Dam Beluka Bukit, saya singgah di bahagian pusat latihan ni. Dan starting kita nak masuk tu, masa tu hamba fikir dah lah, tak sabar lah, maknanya tempat ni ada tukang landscape ataupun pekebun ke apa benda ni. Jadi saya cuba cek pintu pagar yang ada di depan ni memang orang kata kunci dia tu pun berkarat dah. Dan di sebelah dia tu ada macam ke lubang tikus. Bukan lubang tikus sangat lah, maknanya boleh katakan macam ke lubang gajah lah. Sebab kita pun boleh masuk, kalau lubang tikus ni kecil je. Jadi mustahil bagi hamba kalau tukang landscape tu mari masuk ke celah tu. Kalau dia diberi tahu dan dia beri tugas oleh pihak yang berwajib, mestilah dia masuk ke depan tu, ke pintu pagar tu. Jadi sebab apa dia nak masuk ke lubang ni? Itu yang pertama yang saya pelik dah lah masa saya nak masuk tu. Sebab makna hamba yakin lah mana tempat ni memang tak dijaga oleh pihak-pihak yang terbabit. Jadi masa saya masuk tu, berada di bahagian gelanggang tu, saya tengok dulu arah kanan dan kiri. Dan sememangnya saya akan ambil di sebelah kanan dululah. Dan saya tengok ada beberapa chalet dan landscape pokok tu seakan dijaga. Masa tu saya duk mikir, takkanlah
info Pak Mang ni salah. Sedangkan Pak Mang yang tiap-tiap hari lalu situ. Sebab kalau betul 10 tahun ditinggalkan, pokok tu tak akan jadi gitu. Ni orang kata landscape dia tu comel lagi. Jadi masa tu hamba malah nak fikir banyak lah pasal bab itu. Jadi bila kita dah diberi kebenaran untuk membuat rakaman di pusat latihan ni, hamba rasa kira bersyukur dah lah. Tak salah nak lebih-lebih sangat bagi hamba lah. Jadi saya dah ambil masa yang banyak. Saya terus naik, saya terus pergi ke depan untuk memasuki blok yang pertama ni. Kalau tengok daripada dalam video ni, saya seakan terkejut bila duduk di hadapan pokok ni dan saya boleh tengok keadaan dalam blok tu. Di mana daripada luar tu kita tengok dah latar dia sangat bersih. Dan dalam video tu hamba kata, wah, boleh tahan tempat ni. Menarik. Jadi sebelum hamba nak masuk lagi, hamba yakin dah. Maknanya kalau tempat bersih gini mesti ada orang jaga. Sama ada orang yang kita boleh tengok dengan mata kasar ataupun dengan orang yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Jadi bila saya masuk dalam blok ni, memang hamba yakin 100% tempat ni seakan dijaga dan memang saya yakin ada penghuni dia. Ada di dalam blok tu memang saya dah usik benda-benda je lah. Kecuali bila kita berada di hujung yang ada banyak kursi yang berkumpul ni, saya tak tahulah ada orang buat mesyuarat ke ataupun sebaliknya, itu bukan tujuan kita lah. Tapi dengan secara tiba-tibanya masa hamba berada di laluan kursi-kursi ni, saya rasa kepala saya macam hanyut. Ia dok pening tapi ia berasa macam hanyut, huyung hayang gitu. Dalam video tu hamba pun ada khabar di bahagian ni kita ada rasa tekanan dia. Tapi masa tu memang saya keluar dan bercakap seakan-akan memberitahu, ikut pandai dia lah, kita mari sini pun bukan nak cari dia, kita just nak ambil rakaman saja. Tak apalah, kita mari sekadar untuk rakam suasana saja. Dan ada tekanan dia, insya-Allah lah. Kita mari bukan nak kacau dia pun. Selepas saya keluar daripada blok tu, saya dan Mak Yu lah terus menuju ke bahagian chalet-chalet ni. Dan apa yang hairannya, di setiap chalet yang kita masuk, semua dalam keadaan yang sangat-sangat bersih. Kalau nak kata chalet ni ada orang duduk ataupun pekebun-pekebun yang duduk siap dengan ada tilang tu, kita boleh tengok kesan kotor atas tilang tu memang tak ada orang duduk ataupun orang baring. Sebab dengan kesan kotor dia itulah. Dan paling hujung chalet ni, supporter boleh tengok keadaan chalet dia ni sangat, orang kata sangat menyeramkan sikit. Sebab kalau kita tengok rok-rok yang naik atas daripada chalet ni, dan dalam chalet tu pun kita tak boleh nak buka. Dan saya sedikit hairan sebab saya ada nampak di pintu tu macam bekas orang kuci. Saya tak tahulah, mungkin ada barang-barang yang pusat latihan ni ada. Jadi hamba dok masuk lah. Dan kalau kita pecahkan jadi lain pula. Dan di bahagian chalet yang terakhir ni, supporter boleh tengok kalau betul ada tukang landscape jaga bahagian pusat latihan ni, sudah pastinya bahagian di chalet Ngelah ni tak ada rock ataupun semok-semok yang naik. Kalau kita nak diikutkan pokok-pokok yang menjalar naik ni, bukan dalam masa sebulan ataupun 2 bulan. Maknanya lebih daripada sebulan ataupun 2 bulan. Takkanlah sebulan, 2 bulan ataupun 3 bulan tukang landscape tak mari kerak ataupun bersihkan keadaan di chalet ni. Dan cuba bandingkan keadaan di sebelah kiri pusat latihan yang saya dan Mak Yogi, di mana secara ratanya di bahagian belah kiri ni tak ada orang secara langsung. Dok nampak rupa landscape langsung. Dokkanlah tukang landscape mari hanya cara di sebelah kanan saja. Sebab apa dia dok pergi cara sebelah kiri atas?
Nampak tak situ perbezaan di kiri dan kanan? Kiri dan kanan. Kalau betul dia ada orang yang jaga landscape, mesti semua tempat dia cover. Takkan di sebelah kanan je yang dia buat landscape comel-comel gitu. Masa ni hamba pun dah terfikir, bermakna di sebelah kanan ni mungkin ada penghuni dia, dan di sebelah kiri ni ada penghuni dia juga. Jadi itu yang menjadi persoalan bagi saya dan Mak Yu, yang saya tak boleh nak beri jawapan secara jelas. Mana hamba tahu. Sebab kita pergi buat rakaman tu, nak siasat-siasat lebih, kena daftar jadi detektif konon dulu lah. Dan kalau supporter perasan, semasa kita berada di sebelah kiri pusat latihan ni, saya dan Mak Yu dok masuk dalam beberapa blok. Ada 2 ataupun 3 blok memang kita dok masuk terus. Sebab masa tu saya dok tahu sebab apa dok terdetik untuk saya masuk ke dalam blok tu. Maknanya lebih kurang rasa macam geplek nak masuk. Nampak macam surang dah ya. Cukup setakat sampai ni je lah. Sebab kalau kita masuk blok pun mungkin sama macam blok yang kita masuk tu. Tapi keadaan dia tu memang lain macam sikit. Sebab tu saya dan Mak Yu dok masuk. Jadi nak nebeng-nebeng kan, bimbang ada risiko dia. Jadi sampai setara tu kita pun syukur alhamdulillah dah. Okey, sebelum saya nak keluar daripada pusat latihan ni, memang saya tanam dah dalam diri saya di mana keadaan malam ni mungkin agak menarik dari segi suasana dia. Pasal benda tu pun hamba dah standby, sebab memang hamba yakin ada penghuni dia. Sama ada nampak tak nampak tu bukan urusan kita. Kalau dia nak keluar, dia keluarlah. Sebab kalau tengok daripada setiap video hamba, memang hamba dok suruh keluar pun. Sebab bukan tujuan saya untuk mencari dia. Kalau dia keluar pun atas sebab izin daripada Allah. Tu je. Kalau izin Allah izin keluar, benda tu keluarlah. Ikut pandai dia lah. Nak buat benda-benda pun. Kalau Tuhan dah izin, memang tak akan keluar lah. Sama juga footage suara yang kedengaran ketika dalam rakaman tu atas sebab izinnya daripada Allah. Kita kena ingat benda tu je. Lain-lain hamba tak bercara. Sebab konsep Osazuke Hikaru ni hanya sekadar untuk merasai suasana malam. Kalau nak tengok benda-benda gitu, channel Osazuke Hikaru ni bukan di antara pilihan supporter kalau nak tengok benda-benda gitu. Tapi kalau nak tengok suasana malam dan kebesaran yang ada ketika malam menjelma, boleh singgah di channel Osazuke Hikaru ni. Sebab tim Osazuke sendiri pun sudah ada entiti. Jadi buat benda lagi kita nak cari. Okey, selepas kita selesai membuat rakaman di dam Blokar Bukit, supporter boleh tengok pada malam tu dengan keadaan hujan dan angin yang sangat kuat. Tetapi adakah supporter perasan apabila kita berada di pusat latihan ni langsung tak ada angin dan langsung tak hujan? Maknanya masa kita keluar daripada dam Blokar Bukit tu, memang kita tak singgah mana-mana. Sebab dalam tu memang tak ada kedai kopi. Kalau ada kedai kopi tu, tu kedai lain lah tu. Jadi masa keluar tu kita terus pergi ke pusat latihan untuk membuat rakaman. Masa dalam kereta tu hamba tak mari mikir pasal hujan. Jadi masa dalam kereta tu hamba tengah cah telefon, tengah cah gimbal dan bersiap sedia untuk masuk lah. Jadi selepas keluar daripada kereta tu, baru saya perasan dah hujan. Tak, dia bukan main lebat lagi. Tapi masa tu hamba janganlah mikir benda yang pelik-pelik. Kita fikir mungkin secara kebetulan. Dan alhamdulillah jugalah, sebab kalau hujan memang susah sikit lah kita nak buat rakaman di bahagian pusat latihan ni. Tetapi apa yang mengejutkan saya dan Mak Yu pada malam tu adalah suasana di pusat latihan. Mungkin ada yang perasan dan ada yang tak perasan. Di mana
Di dalam rakaman ni kita boleh tengok suasana dia seakan bertukar menjadi sebuah taman yang sangat comel. Tapi itu adalah pandangan daripada mata hamba sendiri ketika berada di pusat latihan tu. Pasal malang tu, masa hamba masuk, hamba rasa, uish, comel tempat ni malang. Jadi langkah hamba pada malang tu memang sangat berhati-hatilah. Sebab kita tengok pemandangan ni pun pelik dah. Jadi siapa je kita di bahagian gelanggang ni, kalau kita tengok dalam rakaman ni, kita terdengar ada satu bunyi seakan orang bersiul. Adik, okey, ada supporter yang memberi komen, dia kata tu bunyi burung ataupun binatang. Okey, untuk pengetahuan supporters, masa kita ada di pusat latihan di tengah-tengah gelanggang ni, memang kita tak dengar sebarang bunyi yang macam burung pun. Kalau bunyi tu marinya dari burung, memang saya akan khabar tu bunyi burung. Tetapi masa kita buat rakaman tu, kita tak dengar sebarang bunyi. Jadi kalau kita dengar bunyi burung, hamba akan khabar bunyi burung. Sebab tu saya rasa pelik masa saya tengah buat editing video tu. Sebab saya ingat balik memang tak ada dengar bunyi gitu. Jadi okeylah, masa saya tengah edit tu, okey, masa tu hamba was-was lagi dan saya abaikanlah bunyi tu sebab yalah mungkin hamba kata okeylah, tak apalah bunyi burung. Dan selepas saya melepasi bahagian gelanggang ni dan terus membuat rakaman di bahagian blok yang kita masuk pada petang tu, suasana dia tu sama macam ke petang. Mana keadaan dalam tu cukup tenang. Orang kata alhamdulillah lah, sebab hamba rasa, sebab hamba ingat mungkin ada keseraman di dalam blok ni. Tapi masa kita buat rakaman tu tak ada benda, maknanya alhamdulillah tenang lah. Jadi selepas kita keluar dan saya menuju ke bahagian chalet ni, sekali lagi saya sangat terkejut. Berasa macam duduk kat taman sungguh. Laluan dia tu, hamba rasa macam tak nampak yang semut-semut yang pada petang tu. Kita tak nampak pun keadaan tu bersemut. Hamba nampak ada pokok-pokok yang bird landscape. Selepas pada kita buat rakaman di bahagian chalet ni, terakhirnya kita akan menuju ke bahagian chalet yang terakhir. Masa tu hamba rasa macam lain macam sikit lah. Di bahagian chalet yang terakhir ni, hamba tak tahu buat apa. Jadi saya hanya ambil rakaman di bahagian luar saja. Tak apalah, pasal benda-benda gitu hamba tak mau cerita. Jadi hamba pun terus pusing dan menuju ke bahagian gelanggang tu untuk kita membuat sesi stare down. Sebab masa tu kita ambil ke arah kanan dan sebelum kita nak pergi ke arah sebelah kiri, kita akan buat stare down dulu di bahagian tengah. Lepas stare down baru kita akan pergi ke sebelah kiri dan kita akan terus balik. Okey, masa kita stare down ni, memang hotspot kita ke arah blok ni lah. Tetapi masa kita balik, hamba rasa pelik. Sebab apa? Saya dok fokuskan lampu ke arah sebelah kiri, sedangkan belah kiri tu lagi bersemak pada malam tu. Keadaan dia pun cukup suram. Jadi saya dok tahu sebab apa tertarik untuk membuat arah lampu tu ke arah blok ni. Dan masa saya tengah setting kamera tu, Mak Yu berada di arah sebelah kanan. Dia pun tertarik dan secara tak sengaja dia pun ambil rakaman di arah sebelah kanan juga. Kita boleh tengok lampu tu ngelit. Memang tak apa nampak Mak Yu duduk situ, tapi memang confirm lah Mak Yu duduk situ. Tetapi apa yang mengejutkan, di mana rakaman dalam telefon Mak Yu tak ada. Maknanya hamba pun dah nak check video rakaman dalam kamera Mak Yu. Gambar-gambar semua ada, tapi rakaman tu je tak ada. Sedangkan masa kita tengah setting tu, saya dah pergi kat Mak Yu. Saya pergi kat Mak Yu untuk adjust sudut lah. Dan masa tu saya nampak dah Mak Yu tekan butang play dia.
butang rakaman tu. Jadi saya tengok dah dia memang buat rakaman dah. Tapi bila dia kata rakaman tu hilang dan tak ada dalam nasi pandang dia tu agak mengejutkan lah. Tapi saya kabar ke mak ayah, tak apalah, biarlah, nak buat ke mana dah, tak ada rezeki kita untuk tengok rakaman di sebelah kanan tu. Cukup lah kita ada rakaman stand down di tengah-tengah kelangkang. Dan kali yang kedua saya pergi ke arah kamera saya dan membuat setting yang terakhir, secara tiba-tiba sekali lagi terdengar ada satu bunyi siolang yang sangat berhampiran dengan kamera hamba ni. Jadi ada supporter mengatakan itu adalah bunyi zip daripada beg. Okey, masa bunyi tu berlaku, Mak Yu masih berada di bahagian telefon dia tu. Mungkin jarak dia dalam 10 ataupun 20 meter. Dan memang masa tu memang dia dak buka zip. Sama ada zip seluar ke ataupun zip beg. Memang dia dak buka langsung. Dan audio ni jelas kedengaran seakan ada sesuatu yang berhampiran dengan kamera hamba ni. Dan bila saya teliti balik, bunyi dia tu sama macam bunyi di awal permulaan masa kita sampai di pusat latihan. Jadi masa itulah saya kembali pada rakaman yang awal-awal tu untuk mengatakan ada satu bunyi seakan ada orang bersiul. Jadi siapa yang bersiul, hamba tak boleh nak jelas. Dan saya anggap benda tu adalah izin daripada Allah. Itu saja. Dan mungkin itu adalah salah satu kebesaran yang Allah ciptakan. Okey, pada pertengahan sesi stand down ni, Mak Yu ada khabar hamba di mana pada malam tu dia ada ternampak seakan ada orang berlari di atas bumbung. Kalau nak ikutkan sudut kamera ni memang jelaslah nampak kalau ada orang berlari atas bumbung ni. Tetapi apabila saya cek balik dan saya cerahkan cahaya pun memang kamera ni tak terakam apa yang Mak Yu khabar hamba tu. Tetapi apabila Mak Yu bercerita dan berkongsi tentang pengalaman dia, saya memang boleh kata 100% yang Mak Yu ni dia memang dok nipu. Walaupun kalau kita tengok muka dia ni memang muka seorang penipu, tetapi saya percaya yang dia ada hati yang sangat jujur. Bermakna kalau benda yang perkara, sebab Mak Yu ni dia jarang nampak benda-benda gini, dan bila dia nampak dia akan khabar hamba. Tapi itu adalah salah satu pengalaman yang kita boleh cerita kat orang, tetapi susah untuk orang nak percaya sebab tak ada bukti. Tapi bagi hamba tak ada masalah sebab pengalaman adalah untuk diri kita. Dan bila kita berkongsi, terpulang kepada sesiapa yang mendengar, nak percaya ke tak, ikut pandai. Okey, di pertengahan masa stay down ni, saya kalau tengok dalam rakaman, saya seolah-olah macam hamba ni terkejut dan terus melihat ke arah belakang. Jadi masa mula-mula tu hamba buat nak tahu je. Jadi bila dah kali yang kedua dan kali yang ketiga, saya nampak macam ada satu cahaya macam orang naik kereta. Faham tak? Kita duduk di kawasan gelap dan kita ada nampak biasang cahaya yang seakan ada orang naik kereta. Jadi masa tu hamba tunggu je lah. Hamba tunggu dan hamba tengok cahaya tu. Cahaya tu biasang dia ada di bahagian tiang lampu dengan pagar. Jadi hamba duduk tengok je lah. Kalau nak kata ada api jalan tu memang tak ada lah. Jadi masa tu hamba pun cuba membandingkan lampu tu, adakah lampu tu biasang daripada kereta orang ataupun biasang daripada api yang kita buat stand down. Tapi kalau nak ikutkan api suluh kita tu mengalir ke arah tu, tak sabar ya biah.
Jadi mungkin hang berfikir lampu Pasar Malang tu. Tapi lampu Pasar Malang tu warna putih. Apa yang saya nampak pada malam tu seakan biasang cahaya berwarna kuning. Sebab tu hamba kata macam ada cahaya kereta. Jadi hamba tunggu lampu tu. Dan hamba ada khabar ke Mak Ayu masa tu. Ke ada orang kampung mari. Sebab hamba pun rasa macam dah sedap duduk dah masa tu. Hamba takut ada orang kampung mari nak marah-marah ataupun ada orang mari nak buat benda yang bukan-bukan. Jadi masa tu pun sekali lagi hamba khabar ke Mak Ayu, kita standby je lah. Kalau ada orang mari tanya cara baik, tak apalah. Kalau mari dengan tujuan lain, pandai-pandai lah. Jadi masa bila 3-4 minit kita tunggu, cahaya biasang lampu tu pun dok membesar ataupun dok mengecek, dan dok terang, dok gelap. Ia macam maintain je cahaya je tu. Jadi masa tu hamba kata, tak apalah ni, ada orang nak marilah ni. Jadi hamba khabar sepotong gitu ke Mak Ayu. Jadi dok diseka pula, maknanya memang betul lah ada orang mari. Cuma kita dok nampak dengan mata kasar. Sebab tu malam tu hamba dok sedap duduk dah masa stand down tu. Dan hamba dah ambil masa yang sangat lama. Hamba khabar ke Mak Ayu, tak apa, kita stop lah. Alang-alang kita ada di sini dah ni, kita stop dan kita terus buat rakaman di bahagian belah kiri. Lepas tu kita balik je lah. Sebab masa tu memang dah sedap duduk dah. Rasa macam ada orang dekat je dengan kita. Tapi tak nampak. Tetapi secara tiba-tiba di dalam rakaman suara ni kita terdengar ada satu suara yang sangat kasar dan garau, seakan-akan dia marah. Jadi supporter boleh dengar secara jelas suara seakan-akan meminta saya dan Mak Ayu keluar daripada kawasan tu. Jadi kalau kita dengar secara nyata, memang kita keluar lah. Tapi kita tak dengar pada masa tu. Kita hanya dengar ketika saya dalam proses editing video. Dan saya rasa agak pelik. Di awal rakaman malam kita sampai di pusat latihan tu, tak ada pun kita dengar futih-futih berkenaan dengan suara untuk kita suruh keluar. Bermakna suara meminta kita keluar tu pada babak kita buat stand down. Jadi adakah perasaan saya pada malam tu yang mengatakan ada orang nak mari? Adakah orang yang dimaksudkan tu orang kampung ataupun orang di sebaliknya? Pada masa tu saya terus ambil kamera dan terus membuat rakaman di sebelah kiri. Tetapi pada masa tu langkah yang pertama untuk kita pergi ke arah sebelah kiri tu, hamba rasa macam berat dah. Hamba rasa macam rasa macam lain macam, dan memang rasa sangat-sangat dok selesa. Dan pada masa tu kot, banyak kali saya pesan kepada Mak Ayu, kalau mu nak ambil gambar, muka bawa aku sepatah. Sekurang-kurangnya saya akan berhenti. Sebab apa? Sebab saya tak boleh berpisah terlalu jauh. Jadi kalau Mak Ayu ambil kamera, ambil gambar, saya akan jalan. Jadi jarak dia akan jauh. Bila dah jarak jauh, macam-macam boleh berlaku. Jadi kalau boleh masa tu saya nak dekat-dekat je. Dan setibanya saya berada di bahagian blok ni, masa ni hati mana jantung saya tiba-tiba rasa macam berdebar. Dudak gitu. Hamba rasa sebab apa pula ni? Sebab tadi okey je. Sebab apa kita lepas pada stand down ni kita rasa lain? Jadi hamba terus pusing masuk dalam bahagian blok ni. Saya tak tahu supporter percaya ke tak, tetapi pada malam tu saya dan Mak Ayu apabila berada di dalam blok ni, saya rasa macam ada orang. Dan kamera saya dan mata saya sekalipun sering kali tengok ke arah bahagian belakang yang ada almari. Saya takut macam ada orang nusuk ke, macam-macam boleh berlaku lah.
Tapi masa malam tu memang rasa lain macam. Memang confirm rasa macam ada orang. Timbul kot lah rasa takut. Takut tu atas sebab orang. Bukan sebab benda gitu. Mungkin takut ada orang yang bawa pisau ke, bawa parang ke. Kalau dia bawa item open tak apalah. Jadi kalau perasan video penuh eksplorasi di pusat latihan ni, di dalam blok ni Amba dah ambil masa yang sangat lama pun. Amba masuk pusing, buat pusing ngayu, terus keluar. Dan secara dok disengajakan, masa saya dan Mak Yu keluar daripada blok ni, tiba-tiba kita terdengar ada satu bunyi yang dok tahu mari dari arah mana. Seakan-akan ada orang lepor batu daripada arah luar dan terkena pada dinding. Dan saya terus menghala kamera ke arah dalam. Saya cuba pastikan, takut ada barang yang terjatuh. Tetapi mustahil ada barang yang terjatuh. Nak kata ada angin pun tak ada. Takkanlah masa kita masuk tu tak ada barang jatuh dan bila kita keluar tiba-tiba ada barang jatuh. Jadi apa yang berlaku pada malam tu memang sangat mencabar lah. Mungkin dalam rakaman dok rasa napa-napa, tetapi saya dan Mak Yu pada malam tu bila dah kita keluar daripada blok tu, serius Amba khabar sekali lagi, memang rasa sangat-sangat dok selesa. Rasa macam debor pelik orang kata. Tapi Amba kata Amba niat tak apalah, kita mari sekadar untuk rakam suasana malam je. Kita bukan nak usik dia pun. Jadi kalau kita tengok tak lama pun ada sikit di bahagian ni. Jadi sebab itulah di bahagian belah kiri ni saya tak terlalu lama membuat rakaman. Saya sekadar ambil pusing dan tengok kiri dan kanan dan saya terus pergi ke arah surau tu lah. Jadi arah surau tu kita kena pergi sebab untuk kita tengok ada ataupun tak ada ayat-ayat suci Al-Quran yang berada di atas latar. Tetapi saya dengan Mak Yu cuba memerhatikan sebaik yang mungkin lah. Maknanya saya dok naik atas surau tu sebab saya ada pakai kasut. Saya takut kotor lah, takut ada orang-orang yang mari untuk beribadat walaupun kita tak nampak sekalipun. Sebab kalau kita tengok keadaan surau itu pun memang bersih. Jadi selepas kita pusing daripada surau tu, keadaan dia sangat berbeza di antara kiri dan kanan. Sebab tu pentingnya supporter untuk fokus di setiap video yang saya sertakan. Sebab ada perbezaan dia siang dan malam dan kiri dan kanan. Dan kanan kita lebih tengok pada macam sebuah taman, tapi bila kita berada di sebelah kiri seakan ada satu kawasan yang sangat terbiar, bersemak. Ada dua perbezaan situ. Dan apabila kita cuba nak melangkah balik, masa tu saya rasa agak lega sikit lah sebab kita bagi Amba selesai dah rakaman. Dan apabila saya melepasi satu pokok ni, di dalam video memang kita tak berapa dengar sangat, tapi saya dan Mak Yu terdengar ada sesuatu yang seakan menggibas sayap. Kira masa tu Amba rasa macam burung. Jadi sekarang kita dan saya terus menghala kamera ke arah pokok. Saya tak nampak ada satu daun ataupun dahan pun yang bergerak. Kalau kita boleh tengok kesang dahan dan daun yang bergerak, kita boleh anggar kalau binatang seperti burung besar-besar mana ataupun kecil-kecil mana. Tapi disebabkan kita tak nampak satu dahan yang bergerak, jadi Amba tanya pada Mak Yu, apa benda dia? Tak tahulah tu, Allahu'alam. Tapi memang masa tu kita sangat jelas dengar seakan dia mengibas sayap. Allahu'alam lah. Okey, dan selepas pada kita dengar tu, Amba rasa macam tak sabar-sabar dah nak tubik daripada tempat ni. Dan apabila kamera menghala ke arah
seakan Dewan Makang ni, di dalam video kita terdengar ada satu suara seakan meminta untuk Giah naik. Maknanya hamba masa tu terfikir-fikir, dia suruh naik, dia suruh kita naik gimana. Jadi masa hamba tengah edit tu, hamba duk fikir-fikir apa benda yang dia suruh aku naik. Nak kata ada rumah, tak ada. Jadi bila dah lama-lama tu, saya ada satu perasaan di mana mungkin suara yang dengar meminta untuk kita naik, mungkin dia suruh kita keluar daripada tempat tu secepat yang mungkin. Tadi kita dengar dia suruh kita keluar dengan nada yang sangat marah, tapi bila yang kedua kita dengar suara yang seakan lembut meminta Giah naik. Mungkin dia nak suruh kita naik di atas Dewan Makang ni dan terus keluar daripada tempat ni. Itu adalah pandangan peribadi saya sendiri. Jadi kalau kita fikir Giah naik, nak pergi naik mana lagi selain daripada depan kita tu hanya ada Dewan Makang sahaja. Jadi kalau ada footage sebarang bunyi dia kata Giah naik, contoh, sebab apa suara tu suruh Giah naik? Sebab apa tak ada suara macam Mak Yu alien ke, Mak Yu makhluk asing ke? Tapi dia menggunakan seakan ayat berbunyi Giah naik. Jadi maksud dia, jadi bagi hamba fikir okey, tak apalah, mungkin dia suruh aku naik atas dewan ni dan terus balik. Jadi suara yang kita dengar pada rakaman kali ini, saya tertanya-tanya suara tu dari mana sebenarnya dan apa yang sebenarnya yang terjadi. Saya tak boleh nak huraikan terlalu detail sebab saya sendiri pun tak tahu. Tetapi bagi saya lebih suka menganggap itu adalah salah satu kebesaran yang Allah ciptakan setelah malang menjelma. Hamba tak pernah kata tu bunyi hatu ke, bunyi jin ke. Saya tak pernah khabar sebab saya tak tahu. Saya lebih suka berserah kepada Allah SWT sahaja. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan konsep tim Osazuke Hikaru, sekadar untuk merasai suasana malang. Jika ada, jika tak ada masalah, lagi mujur. Mak Yu pun ada dah. Jadi saya harap kepada semua supporter jangan terlalu membandingkan antara kami geng-geng eksplorasi ini, sebab masing-masing ada konsep tersendiri. Jadi apa salahnya fan antara supporter ni support antara satu sama lain untuk kita mengeratkan silaturahim. Jadi buat apa kita nak membanding-bandingkan? Lagi bagus kalau kita bersatu padu. Jadi untuk pengalaman pada di pusat latihan ni bagi saya sangat terbaik dan sangat menarik, di mana saya boleh merasai dua perbezaan yang bagi saya cukup ketara, di mana sebelah kanan kita nampak macam dia berada di sebuah taman dan di sebelah kiri kita merasai macam kita berada di kawasan yang sangat bersemak macam dalam hutan gitu. Jadi dua perbezaan tu kita boleh merasai dan supporter juga boleh tengok dengan mata kasar sendiri dalam video rakaman ni antara perbezaan di tempat yang sama tetapi berbeza lokasi dia. Jadi apa yang kita nampak dan apa yang kita dengar, kita berserah saja pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah yang Maha mengetahui segala-galanya, dan sebagai kita umat Islam, kita tahu yang apa yang ada di atas muka dunia ni, kita tahu
semua adalah milik dia dan ciptaan daripada dia. Jadi kepada supporter yang bukan beragama Islam, saya memohon maaf sekiranya ada perbezaan pendapat antara agama Islam dan agama yang dianuti. Jadi itu adalah pandangan daripada agama yang saya pegang, dan mungkin agama-agama lain ada pandangan masing-masing yang tersendiri. Jadi saya minta maaf kalau ayat saya itu menyentuh ataupun menyinggung mana-mana pihak. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, dan itu adalah pandangan peribadi saya sendiri. Jadi saya dah kongsikan pengalaman ketika berada di pusat latihan ini. Sama ada percaya ataupun tidak, itu terpulang kepada supporter untuk menilaikannya sendiri. Jadi saya akan mengakhiri video ini, dan jangan lupa untuk nantikan video terbaru pada minggu ini yang bertajuk yang bertempat di Kellycaster Perak. Jadi apa-apa pun jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.